Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Sekali lagi, ahli parlimen politikus sampah daripada PAS ini memalukan diri sahabat semua. Sebangsa dan seagama. Tetapi mereka memanggil ahli-ahli parlimen yang tidak sebulu dengan mereka. Walaupun sebelum ini bersama dengan Perikatan Nasional sebagai 6 jahanam, pergi jahanam dan sebagainya. Inikah ajaran Parti Islam Malaysia ini sahabat-sahabat semua? Kalau inilah ajaran mereka, saya sangat setuju dengan kenyataan yang pernah dibuat oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, begitu juga dengan Mahathir, mengatakan bahwa parti PAS ini adalah parti ajaran sesat. Kalau parti itu bersama dengan mereka, contohnya seperti DAP, mereka mengatakan DAP itu baik, tidak melawan, hudud dan sebagainya. Apabila mereka bersama dengan UMNO, mereka tergolek sini, tergolek sana, menangis sampai keluar hingus. Inilah muafakat nasional katanya. Bila mana tidak bersama sahabat-sahabat semua, mereka memanggil pemimpin-pemimpin UMNO ini sebagai kafir, masuk neraka kalau undi mereka. Begitu juga dengan Pakatan Harapan. Begitu sesatnya parti ini sahabat-sahabat semua. Apa pandangan Anda? Namun begitu, saya ingin membawakan Anda untuk menonton video ini, apa yang berlaku sebentar tadi di dalam Dewan Rakyat. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton bersama video ini. Tuan Jamaluddin bin Yahya, Pasir Salak. Terima kasih Puan Speaker, Timbalan Menteri dan Sidang Parlimen sekalian. Tengok filem P. Ramlee tajuk 6 Jahanam, soalan Pasir Salak nombor 6. Ya, Tuan Yang di-Pertua, sawit Malaysia jenama juara. Ekspor sawit hasil yang penting. Kita ingin berladang sejahtera, harus sediakan tanah replanting. Pihak kementerian sentiasa prihatin dan berusaha untuk memastikan kesejahteraan pengusaha sawit, termasuk yang berada di luar bandar dan dikategorikan sebagai berkebun kecil. Sehingga Mac 2024, seramai 441,847 bilangan berkebun kecil sawit di Malaysia, iaitu berkebun kecil tersusun seramai 233,439 dan bersendirian seramai 208,408. Hanya berkebun kecil bersendirian sahaja yang layak untuk menikmati panduan inisiatif tanam semula sawit. Program ini bertujuan bagi mempercepatkan aktiviti tanam semula pokok sawit tua dan tidak lagi produktif dalam kalangan berkebun kecil dan seterusnya mengelakkan kerugian hasil komoditi sawit kepada negara dan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Kerajaan sebelum ini telah menyediakan dana berbentuk grant bagi bantuan tanam semula dan tanam baharu sawit di bawah RMK ke-10 dan RMK ke-11 sebanyak 1 bilion ringgit Malaysia. Sebanyak 20 juta dana pinjaman bulat disediakan bagi inisiatif tanam semula sawit TSPKS 1.0 untuk tahun 2019 sehingga 2023. Pada masa ini, berdasarkan kepada kemampuan kewangan semasa, kerajaan tiada berancangan untuk menguatkuasakan semula program tanam semula sawit secara grant. Namun begitu, bagi membolehkan lebih ramai berkebun kecil sawit mendapat manfaat daripada program ini, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit secara hybrid, iaitu dalam bentuk 50% grant dan 50% pinjaman untuk melaksanakan program tanam semula sawit TSPKS 2.0 bagi tahun 2024. Dianggarkan seramai 1,500 berkebun kecil sawit yang akan menerima manfaat daripada program ini yang melipati keluasan tanam semula sebanyak 5,900 hektar. Program ini telah mendapat sambutan yang baik sehingga 12 Julai 2024, seramai 413 berkebun kecil dengan keluasan tanaman 1,725 hektar melipatkan nilai pembiayaan sebanyak 26,93 juta ringgit telah diluluskan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOP. Melalui peruntukan yang disediakan oleh kerajaan ini, kita berharap yang akan dapat membantu berkebun kecil bersendirian meningkatkan pendapatan dan produktiviti di sektor sawit secara keseluruhan. Sekian. Pasir Salak. Terima kasih Puan Speaker. Timbalan Menteri, selain penyaluran dana bagi komponen grant dan pembiayaan di bawah program penanaman semula sawit yang disalurkan melalui Agrobank,
Soalan tambahan Pasir Salak, apakah usaha proaktif untuk meringankan bebanan kira-kira 26% pekebun kecil daripada 5.65 juta hektar ladang kelapa sawit seluruh negara, terutamanya di Pasir Salak, misalnya melalui pembelian baja, racun, input pertanian serta pembelian alat pertanian? Ya, untuk makluman Pasir Salak, untuk bantuan-bantuan yang berbentuk lain, yang salah satu yang paling recently, yang paling baru diperkenalkan adalah Budi Madani, yang untuk menolong pekebun kecil dalam menembusi tanggungan kos untuk penyasaran semula teaser ini. Dan selain daripada ini, yang untuk hasil untuk bantuan dari segi input pertanian, sekarang kerajaan ini berdasarkan kemampuan kewangan yang sedia ada, kita tak ada program yang seumpama, walau bagaimanapun kita sentiasa menolong dari segi KPSM, koperasi, melalui spok atau koperasi supaya pekebun kecil ini dapat manfaat. Seperti contoh, kita akan memberikan pusat timbang untuk KPSM dan juga untuk menolong pekebun kecil ini untuk mendaftar untuk MSPO secara. Tampin. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Berdasarkan pertemuan dan perbualan bersama para pemain industri sawit di kawasan saya, terdapat beberapa perkara yang menjadi keluhan mereka berhubung permohonan pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit 2.0 ini. Persoalan saya, adakah kementerian berhasrat untuk mengkaji semula prosedur permohonan bersama pihak bank yang dikatakan agak menyusahkan dari segi dokumentasi? Pekebun kecil sawit dan getah ini adalah masyarakat luar bandar yang susah. Timbalan Menteri, saya mencadangkan tanam semula pekebun kecil sawit ini diberi bantuan penuh, bukan pinjaman 50%. Seperti mana Kerajaan Barisan Nasional laksanakan sebelum ini? Ya, seperti yang telah dicadangkan oleh YB Menteri KPK, kita kementerian ini sekarang tengah buat untuk review untuk windfall tax, windfall levy yang sekarang kita kutip, cuma dia bukan dipulangkan untuk sektor pelatangan. Kita nak mencadangkan kepada Kementerian Keuangan bahawa segala yang kita kumpul daripada yang windfall levy ini akan dikembalikan untuk penggunaan sektor belakangan dan dengan itulah baru kita boleh menangani isu di mana kemampuan keuangan yang terkangkang yang sekarang ini. Terima kasih. Dato' Speaker, satu Haji soalan lagi Anan boleh? bin Haji Abu Berkaitan Hassan sawit. Kuala Pilah. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker. Soalan Kulpilah di nombor 7. Baik sahabat semua, jawapan daripada Menteri, walau apapun, ya seperti yang awalnya saya katakan, inilah sikap-sikap biadab ya daripada pimpinan-pimpinan PAS. Bila mana sudah tidak bersama dengan parti-parti yang sebelum ini bersama dengan mereka, berbagailah ya panggilan ya, yang diberikan. Jadi ini jelas sahabat-sahabat semua pada pandangan saya bahwa parti PAS ini adalah parti ajaran sesat. Kerana itu Borneo, rakyat Sabahan dan juga Sarawakian menolak parti ini untuk masuk ke Borneo. Tahun hadapan Sabah ada pilihan raya negeri. Jadi rakyat Sabah sudah bersuara untuk menolak bulat-bulat parti ajaran sesat ini. Terbaik. Jadi sampai sini saja. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Terima kasih. Izinkan untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.